Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futahal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف ننادي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور العلم والمعرفة وأخرجنا من ظلمات الشك والجهالة وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. Muka surat 80. Boleh jelas dengar? Boleh dengar jelas tak? Saya lepas demam. Suara tak boleh. Muka surat 80 di atas sekali. Iaitulah sambungan daripada hukum mengulangi Al-Fatihah sebagai surah. Jadi sedikit sebanyak kita dah mengetahui bahawasanya tidak disunatkan mengulangi Fatihah sebagai menggantikan surah bagi mereka yang mampu ataupun menghafal surah-surah yang lain. Bagi orang yang ada keuzuran tak mampu nak menghafal selain daripada Fatihah ataupun mungkin dengan sebab sifat kuat lupanya ataupun mungkin sebab baru masuk Islamnya, dia tak ada hafal surah-surah yang lain melainkan Fatihah sahaja. Bagi golongan yang ada keuzuran yang hanya menghafal Fatihah saja, surah lain dia tidak hafal langsung, maka bagi golongan yang macam ni disunatkan bagi dia mengulangi Fatihah. Boleh dia ulang Fatihah sebagai menggantikan surah yang disunatkan baca pada tempat-tempat yang disunatkan membaca surah, ya, terutama pada 2 rakaat yang awal daripada semua jenis sembahyang fardu. Jadi sambungan kita hari ini lagi ada berkaitan lagi dengan bacaan surah sesudah daripada Fatihah. Jadi sedikit kita ulangi sebelum ni. Yang afdalnya iaitulah membaca surah-surah yang lengkap, surah-surah yang tamah, surah yang lengkap, ada permulaannya dan ada pengakhirannya. Itu lebih afdal daripada surah-surah yang diambil pada pertengahan mana-mana surah yang panjang-panjang. Jadi sunatnya ambil surah-surah yang boleh dihabiskan untuk satu-satu surah, boleh permulaan yang hakiki dan penyudahan yang hakiki, maka yang itu lebih afdal. Tetapi bagi yang disebutkan sebelum ni, terutamanya untuk tujuan salat tarawih yang nak dikhatamkan sebulan Ramadan, maka bacalah pada tiap-tiap rakaat tu selepas Fatihah surah yang bersambung-sambung yang berterus-terusan, ya, mengikut tertib Al-Quran daripada surah Baqarah
hinggalah tamat ataupun khatam Al-Quran. Jadi di situ banyaklah diambil surah-surah, selepas satu surah, lepas satu ayat mengikut turutan dan tertib Al-Quran, walaupun dia tidak ada permulaan ibtidak, dia permulaan yang hakiki, tapi hendaklah dibaca. Sunatnya begitu dia khatamkan ketika tarawih di malam-malam Ramadan. Jadi kaitan hari ini disebutkan lagi oleh Imam Nawawi dan ulama-ulama lain, sepatutnya hukum ini tidak dikhususkan kepada solat tarawih sahaja. Maknanya boleh baca surah-surah, surah-surah daripada mana-mana, surah-surah yang panjang boleh. Tidak semestinya surah yang bermula dengan Bismillah kemudian tamam dia dengan sempurna. Tak semestinya hukumnya hanya untuk bulan tarawih saja. Boleh dibaca mana-mana surah untuk tujuan khatam Quran. Malah semua solat yang diperintahkan membaca sebahagian Al-Quran, seperti membaca 2 ayat dalam surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam 2 rakaat salat subuh, maka membaca yang ditetapkan itu adalah afdal. Maknanya dia bukanlah ada permulaan ibtidak yang sempurna, cuma diambil daripada beberapa ayat daripada Baqarah dan beberapa ayat daripada Ali Imran. Itu maksud disebutkan di sini. Malah semua solat yang diperintahkan membaca sebahagian Al-Quran. Ada solat yang diperintahkan kita membaca sebahagian Al-Quran. Contoh seperti membaca 2 ayat dalam surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam 2 ayat dalam surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam 2 rakaat salat subuh, maka membaca yang ditetapkan itu adalah afdal. Jadi kalau ada perintah ataupun perbuatan daripada Nabi SAW yang Rasulullah baca ataupun perintahkan, diambil mana-mana ayat, beberapa ayat daripada surah yang panjang-panjang, maka itu juga afdal kerana ada perintah dan juga perbuatan daripada Nabi SAW. Bukan hanya tertentu untuk nak khatam pada bulan Ramadan, iaitu tarawih saja. Tapi kalau andai kata ada perintah-perintah, tujuan-tujuan tertentu, dibacakan ayat-ayat mana yang kita petik, kita ambil beberapa ayat daripada surah-surah yang panjang untuk tujuan-tujuan yang tertentu, maka itu juga dibolehkan, jadi diharuskan. Bahkan kalau ada perintah dan juga perbuatan Nabi SAW, maka itulah yang afdal. Bukan semestinya dengan ayat-ayat lazim saja, macam waktuha, start daripada Bismillah sehingga habisnya. Kemudian surah Al-Insyirah, begitulah surah-surah yang lazim yang senang kita mulakan dan senang kita khatamkan kerana dia ada ibtidak dan juga waqaf yang sempurna. Imam Nawawi berkata, bagi makmum masbuk, ini lagi berkaitan dengan membaca surah di dalam sembahyang. Imam Nawawi berkata, bagi makmum masbuk ni kita ulang sekali lagi, iaitu makmum yang tidak mencukupi masa, makmum yang tidak punya masa yang cukup untuk menghabiskan Fatihahnya di dalam qiyam imam. Ini di dalam qiyam imam. Jadi semasa imam qiyam, dia tidak punya masa yang cukup untuk menyempurnakan ataupun menghabiskan Fatihah, itu dinamakan masbuk. Bagi makmum masbuk yang tak cukup masa untuk baca Fatihah, yang hanya sempat dengan imam ketika berada di rakaat ketiga dan keempat salat imam, lalu tidak sempat membaca surah
maka sunat dia membaca surah di rakaat ketiga dan keempat solatnya. Jadi dia ni tak sempat bersama dengan imam. Baik, tengok bagi makmum masbuk yang hanya sempat dengan imam, dia hanya sempat dengan imam ketika berada di rakaat ketiga dan keempat. Jadi dia sempat dapat rakaat bersama imam pada rakaat ketiga keempat. Rakaat ketiga dan keempat solat imam. Jadi maknanya dia hanya sempat 2 rakaat bersama imam je lah. Imam rakaat ketiga keempat, bermakna makmum ni tadi dia baru dapat rakaat pertama, rakaat kedua untuk diri dia. Lalu tidak sempat membaca surah. Tak sempatlah baca surah. Sebab biasanya kalau rakaat ketiga dan keempat bagi imam hanya baca Fatihah saja. Bukannya imam pun, kita pun sama juga. Kalau kita sembahyang sendirian pun, rakaat ketiga dan keempat bagi imam ke, bagi makmum ke, bagi orang yang munfarid sembahyang sendirian pun, memang tidak akan membaca surah. Jadi kerana makmum ni tadi dia hanya sempat bermula sembahyangnya pada rakaat ketiga dan keempat bagi imam. Dan itu merupakan rakaat pertama dan kedua bagi dia. Jadi kerana rakaat ketiga dan keempat bagi imam tak baca surah, jadi dia memang tak sempat baca surah. Dia hanya sempat baca Fatihah. Imam habis Fatihah, kita pun habis Fatihah, contohnya macam. Lalu tidak sempat membaca surah, maka sunat dia membaca surah di rakaat ketiga dan keempat solatnya. Kerana rakaat pertama yang makmum masbuk sempat membaca surah, ada mulaan solat baginya. Jadi bila imam bagi salam saja, imam bagi salam, dia baru, imam dah habis solat 4 rakaat, dia baru hanya dapat 2 rakaat. Sempat 2 rakaat bersama imam, jadi 2 rakaat tu dia tak sempat baca surah. Sebab rakaat ketiga keempat imam tak baca surah, jadi dia pun memang tak sempat baca surah. Bila imam bagi salam saja, dia akan tambah 2 rakaat lagi, iaitulah rakaat yang ketiga dan keempat baginya. Jadi kata Imam Nawawi di sini, sunat dia membaca surah di rakaat ketiga dan keempat salatnya. Yang ditambah 2 lagi itu, yakni dalam keadaan dia sembahyang sendirian tadi itu 2 rakaat tambahan. Kerana rakaat pertama yang makmum masbuk sempat membaca surah adalah permulaan solat baginya, yang tu baru dia sempat baca. Sunat dia membaca surah supaya solatnya tidak kelebutan 2 surah, supaya dia tidak terlepas, supaya dia ada peluang untuk dapat habuan ganjaran yang dijanjikan untuk membaca surah. Jadi dia bacalah pada rakaat ketiga dan keempat. Rakaat pertama dan kedua dia tak sempat baca, sebab itu adalah rakaat ketiga dan keempat bagi imam. Ada pendapat mengatakan makmum masbuk seperti ini tidak perlu membaca surah. Ini adakah kata qil ataupun muqabil asahnya, kata makmum yang keadaan macam ni tidak sunat membaca, tidak perlu membaca surah, sebagaimana dia tidak menjaharkan bacaan pada ketika itu. Jadi sebahagian ulama yang mengatakan makmum yang berkeadaan macam ni jadi baginya tidak perlu membaca surah, sama macam keadaan dia tidak menjaharkan bacaan ketika, sama macam keadaan dia tidak membaca kuat. Jadi pada rakaat ketiga dan keempat tidak disunatkan baca kuat. Jadi maknanya bandingannya macam tu Rakaat ketiga keempat tidak disunatkan membaca kuat,
Jadi dikiaskan macam tu ni atas sebahagian pendapat ulama. Jadi dikiaskan dia tak perlu jugalah baca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat, sama seperti tidak sunat menguatkan bacaan, menjaharkan itu menguatkan bacaan. Itu kata setengah ulama. Ulama itu dia disamakan masalah tak sunat baca surah tu sama seperti tidak sunat membaca kuat pada rakaat ketiga dan keempat. Ulama yang mengatakan sunat membaca surah, jadi antaranya Imam Nawawi tadi dan sebahagian ulama lain, dia kata sunat baca surah keadaan tadi itu, dia hanya sempat 2 rakaat bersama dengan imam, jadi dia memang tak sempat baca surah, dia disunatkan baca surah pada rakaat ketiga dan keempat untuk dia. Malah kerana masa itu dia ada kesempatan. Jadi ulama yang kata macam tu, yang mengatakan sunat membaca surah, membezakan antara masalah ni, antara masalah sunat baca surah pada rakaat ketiga dan keempat ni, kerana rakaat pertama dan kedua dia tak sempat sama dengan imam tadi. Jadi ulama-ulama ni yang suruh juga baca ni, membezakan masalah ni dengan masalah tidak jahar, masalah tidak kuatkan bacaan. Dia membezakan bahawa sunat sir di bahagian akhir solat berlainan dengan membaca surah, berlainan. Jadi ulama ni dikata masalah tu tak sama, jadi jangan dikiaskan, tidak sama. Ulama tadi dikiaskan. Ulama yang kata sunat baca ni jangan kiaskan dia tu, tak sama. Masalah baca surah pada rakaat ketiga keempat tu sebab rakaat yang awal tak sempat baca bersama dengan imam tadi, sebab imam rakaat ketiga keempat memang tak baca surah, jadi tak sempat baca. Jadi dia kata tak sama. Bahawa bacaan sir di bahagian akhir solat berlainan dengan baca surah, jadi tak boleh kiaslah. Ulama ni kata tak boleh kias, sebab tu masalah yang berbeza. Baik, tidak boleh dikatakan sunat meninggalkan sir bacaan. Sir makna perlahan bacaan, sir makna memperlahan. Tidak boleh dikatakan sunat meninggalkan perlahankan bacaan ketika di hujung solat. Jadi ulama ni jawab begitu. Begitu juga membaca surah adalah sunat yang tersendiri. Baca surah adalah sunat yang tersendiri. Sebaliknya menjaharkan bacaan adalah sifat bacaan. Kalau nak sebut tentang perlahan dan kuatkan bacaan, itu merupakan sifat bagi bacaan. Bacaan baca tetap baca, tapi kuat ke perlahan, itu sifat bagi bacaan. Kalau anda kata baca pada akhir rakaat tadi itu, rakaat ketiga dan keempat, jadi tak boleh nak samakan ulama yang suruh baca ni. Sebab apa? Sebab kuat ke perlahan ke, itu adalah sifat bagi bacaan. Lain dengan masalah surah. Surah tu memang sunat yang tersendiri disuruh baca. Tentang sifat surah tadi, ada perlahan, ada kuat. Jadi nak kias tak boleh. Jadi jangan samakan masalah ni. Ini tak boleh, ini bahasan ulama. Maka dalam keadaan makmum masbuk di rakaat ketiga dan keempat, membaca surah adalah lebih dituntut daripada menjaharkan bacaan. Jadi itu ulama yang suruh baca ni, masalah tu jangan dikiaskan, tak sama. Jadi yang mana dah makmum yang masbuk tadi itu, dia hanya sempat ada masa untuk baca surah hanya pada rakaat ketiga dan keempat saja. Sebab awal tadi, mula-mula tadi dia hanya sempat rakaat pertama kedua di dalam rakaat ketiga dan keempat bagi imam, yang mana imam tidak membaca surah, tak ada masa dia untuk dia membaca surah, jadi dia ketinggalan dekat situ. Jadi sunat baca pada rakaat ketiga dan keempat. Masa itu ada kesempatan dan ada masa. Jadi
tak sama dengan masalah nak kuat ataupun nak memperlahankan bacaan. Baik, adalah lebih dituntut daripada menjaharkan bacaan, daripada nak menguatkan bacaan. Yang tu adalah sifat bagi surah, sifat bagi bacaan. Baik. Sunat membaca surah di 2 rakaat akhir adalah bagi makmum yang tidak membaca surah di 2 rakaat awal baginya. Ya, jelas ya. Yang mana makmum tak ada kesempatan tadi itu membaca surah di 2 rakaat akhir adalah bagi makmum. Untuk siapa? Yang boleh baca 2 rakaat yang akhir, boleh baca 2 surah pada 2 rakaat yang akhir, yakni yang ketiga keempat, adalah bagi makmum. Untuk makmum yang tidak membaca surah di 2 rakaat awal baginya. 2 rakaat yang awal dia tak dapat baca surah. Jika makmum itu sempat, tengok keadaan ni. Jika makmum itu sempat membaca surah di 2 rakaat yang awal, 2 rakaat yang awal, itulah rakaat pertama dan rakaat kedua baginya, tetapi rakaat ketiga dan keempat bagi imam. Kalau makmum sempat baca lah, macam mana gambaran dia? Kerana dia membaca laju, makmum dia baca laju, atau imam membaca lambat, atau kerana imam membaca surah di rakaat ketiga dan keempat, maka tidak disunatkan dia membaca surah di 2 rakaatnya yang terakhir. Kalau baik, masalah ni macam ni. Makmum ni dia sempat rakaat ketiga dengan keempat dengan imamnya. Dia masuk je, Allahu Akbar, rakaat pertama bagi dia itu adalah rakaat ketiga bagi imam. Kemudian sekarang rakaat kedua untuk dia itu imam, rakaat yang keempat untuk imam. Tapi makmum ni, masalah ni, andai kata kalau makmum ni dia baca cepat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca Fatihah tu cepat, wasal, 2 nafas ke 3 nafas contohnya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sampai akhir. Sempat dibaca. Sebab apa dibaca cepat contohnya? Padahal tu rakaat ketiga imam lah contohnya. Itu rakaat ketiga imam. Tapi sedikit kerana dia nak dapatkan bacaan surah untuk rakaat pertama dan kedua ni tadi, maka Fatihah dibaca je cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. 2 atau 3 nafas ikutlah. Tapi biar betul lah. Aku tak betul tak jadi sembahyang. Baik, andai kata makmum dia macam tu cepat bacaan. Baik. Jadi dia sempat baca. Dia dapat baca lah. Satu lagi contoh gambarannya, atau imam membaca lambat. Dia sama juga. Dia rakaat pertama, imam rakaat ketiga contohnya. Rakaat kedua dia merupakan rakaat keempat bagi imam. Tapi imam tu jenis baca perlahan Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makmum ni tadi, kalau dia tak baca cepat pun dia baca sederhana, tapi dia sempat baca surah. Baca. Baca, dapat dia baca. Itu 2 gambaran. Dia sempat dan boleh baca surah, atau kerana imam membaca surah di rakaat ketiga dan keempat. Ini contohnya imam ni beramal dengan qaul satu lagi. Maknanya rakaat ketiga dan keempat pun dia baca surah. Kalau ikutkan mana? Qaul asahnya kita tidak disunatkan baca surah. Imam tidak disunatkan baca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Tapi imam ni dia nak beramal dengan qaul tu, dengan pendapat tu, rakaat ketiga pun dia baca surah,
rakaat keempat pun selepas Fatihah pun dia baca surah. Jadi makmum ni dia sempatlah baca surah. Makmum ni sempat baca surah. Jadi kalau tiga rupa keadaan tadi, makmum tu sempat baca surah, dapat baca surah, maka tidak disunatkan dia membaca surah di dua rakaatnya yang terakhir. Jadi dua rakaat terakhir bagi makmum tadi itu, iaitu rakaat ketiga dan keempat bagi makmum tadi, tidak disunatkan membaca surah. Kenapa? Kerana dia sempat tadi membaca surah. Jangan baca lagi lah. Jangan baca lagi, kerana dia dapat dah membaca surah. Baik. Sekiranya hukum sunat membaca surah gugur daripada seseorang pada rakaat pertama kerana dia masbuk atau lambat membaca Fatihah, maka dia tidak perlu membaca surah di dua rakaat akhir solatnya. Tapi ini pula tengok pada keadaan-keadaan makmum tadi, tengok pada keadaan-keadaan makmum. Sekiranya hukum sunat membaca surah gugur daripada seseorang, jadi dia ni dah tidak disunatkan membaca surah, gugur daripadanya, yang ini tidak disunatkan membaca surah pada rakaat pertama kerana dia masbuk, jadi yang tak cukup masa untuk baca Fatihah. Jadi nak baca surah macam mana? Baca Fatihah sendiri masa dia tak cukup di dalam qiyam imam, atau lambat membaca Fatihah, jenis yang makmum yang lambat baca Fatihah. Lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang terulang-ulang. Maka dia tidak perlu membaca surah di dua rakaat akhir solatnya. Sebab apa? Tidak disunatkan baca surah pada dua rakaat akhir solatnya, kerana dia ni gugur daripadanya sunat membaca surah. Jadi dia tak perlu baca surah. Baik, masalah sunat membaca surah ni bergantung kepada sebab membaca surah adalah sunat. Sunat. Ada keadaan-keadaan seseorang yang bersemayang terkadang dalam keadaan sempurna, sempurna segala syarat-syarat. Ada orang yang semayang dalam keadaan tak sempurna syarat. Jadi orang yang sempurna syarat tadi okey, tak ada masalah, disunatkan baca surah. Ada orang yang sembahyang dalam keadaan tidak sempurna syarat, hanya dia diperintahkan untuk baca yang rukun saja. Sebab yang itu tak dapat tidak rukun. Ini dia sentuh di sini. Sunat membaca surah dikecualikan, tak perlu baca surah, daripada orang yang tidak mempunyai air dan tanah untuk bersuci. Disebut sebagai faqidut tahurain. Orang yang tak boleh nak guna air, tak boleh nak guna tanah, tak boleh untuk bersuci, untuk mengangkat hadas, untuk menggantikan daripada wuduk. Tayamum tak boleh, nak wuduk tak boleh, air tak ada, nak guna air tak boleh, ataupun air tak ada, nak tayamum pun tak boleh. Dua-dua tu, pertama yang sebenar-benarnya air untuk bersuci dan mengangkatkan hadas. Tayamum untuk menggantikan alternatif. Tayamum tidak mengangkatkan hadas. Tayamum tidak mengangkatkan hadas. Tayamum hanya membolehkan saja. Tayamum hanya mengharuskan saja. Sebagai menggantikan wudu. Tayamum tidak mengangkat hadas. Jadi dua-dua ni tak boleh. Nak guna air pun tak boleh sebab tak ada ataupun tak boleh guna air. Kemudian nak tayamum pun tak boleh, nak guna debu tanah pun tak boleh, ada keuzuran umpamanya.
Andai kata ada orang yang macam ni, dikecualikan, sedangkan dia berhadas besar. Dia ada besar. Dia berhadas besar, nak guna air tak boleh, penyakit kulit. Kena air, habis rosak kulit dia. Nak guna debu tanah pun tak boleh juga. Walhal ni dengan keadaan berhadas besar. Sedangkan dia berhadas besar, yang salat tanpa bersuci, jadi duduk tak boleh. Nak mandi pun tak boleh dengan air, tak boleh guna air, memudaratkan dia. Nak guna debu tanah pun tak boleh juga sebagai alternatif. Dua-dua tak boleh. Maka dia tidak boleh membaca surah. Orang ni tak boleh baca surah, sebagaimana telah dibincangkan dalam bab tayamum. Jadi orang ni, orang yang faqid tahurain, orang yang tak ada dua alat untuk bersuci. Alat ni adalah bahan air, alat bahan untuk bersuci dengan sebenar-benarnya, menyucikan lagi mengangkatkan hadas. Tayamum tidak mengangkatkan hadas, hanya mengharuskan saja, hanya membolehkan kita nak bersembahyang, kita nak sentuh Al-Quran umpamanya. Tapi ada orang yang dua-dua tak boleh, dia kena sembahyang juga tapi dia dalam keadaan hadas besar. Jadi dua-dua tu nak guna tak boleh. Dia ni hanya baca yang rukun saja. Hanya baca rukun saja. Jadi surah boleh tak? Tak boleh baca surah. Kenapa? Kerana surah adalah Al-Quran. Surah adalah Al-Quran. Jadi dia dalam keadaan hadas besar, dia nak baca Al-Quran macam mana? Jadi orang macam ni tidak dibolehkan membaca surah kerana dia dalam keadaan hadas besar. Fatihah buat kerana darurah, kerana perlu, kerana rukun, hanya dibenarkan baca Fatihah sahaja. Jadi benda ni dia sentuh dalam bab tayamum. Tapi kitab ni bukan ada bicara tentang tayamum. Kitab ni hanya khusus diambil daripada petikan terjemahan Mughni Muhtaj berkaitan dengan bab solat sahaja. Tapi dalam asal, kita asal dalam bab tayamum dah disentuh. Orang yang ada hadas besar nak bersuci, nak mengangkat hadas besar dengan air pun tak boleh. Nak mengharuskan, nak ganti sebagai alternatif bagi mandi hadas pun tak boleh. Dia kena sembahyang juga, tapi sembahyang dengan hanya baca bacaan Fatihah saja. Surah tidak boleh baca kerana surah-surah lain adalah ayat Al-Quran. Jadi tak boleh baca kerana dia dalam hadas besar. Baca Fatihah pun kerana tak dapat, tidak, kerana Fatihah adalah rukun. Saya sekejap lagi isyak saya berhentilah bab suara. Makmum tidak perlu baca surah dalam salat jahar. Jadi dalam keadaan kita berjamaah, dalam keadaan kita berjemaah mengikut imam yang bacaannya merupakan bacaan kuat. Kalau solat fardu umpamanya, Isyak 2 rakaat pertama Isyak, imam membaca jahar, membaca kuat, Fatihah dan surah. Maghrib begitu juga, 2 rakaat pertama imam membaca Fatihah dan surah secara kuat. Begitu juga ada kedua-dua rakaat subuh dan kedua-dua rakaat Jumaat, umpamanya. Baik, ini pada salat yang imam membaca secara kuat. Makmum tidak perlu membaca surah dalam salat jahar. Salat jahar, makmum tidak perlu membaca surah. Kalau kita sembahyang asar, zuhur umpamanya, rakaat pertama, kedua, zuhur dan asar, selepas Fatihah waladdallin, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatin lumazah. Itu bacaan perlahan. 2 rakaat pada zuhur dan asar. Jadi itu bacaan perlahan. Jadi kita sunat nak baca surah. Tapi kalau bacaan yang kuat, 2 rakaat pertama, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat bagi isyak,
2 rakaat subuh, 2 rakaat Jumaat umpamanya, makmum tidak perlu membaca surah dalam solat jahar. Malah ia hanya perlu mendengar bacaan imam, kerana Allah SWT berfirman, kena berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bacaan kuat. Jadi selepas tu imam, kemudian nanti imam akan baca surah. Tapi selepas bacaan kuat waladdallin, kita hanya baca surah sahaja. Kita hanya baca Fatihah saja, kerana Allah SWT berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu al-ayah. Yani wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Maksudnya apabila Al-Quran itu dibacakan dia, maka hendaklah kamu mendengar yang Allah Ta'ala perintahkan. Fastami'u lahu wa ansitu, dan diam. Sebab itulah Imam Syafi'i mengeluarkan hukum, dan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i, sunat bagi imam selepas daripada membaca Fatihah yang kuat, imam tu memberi masa untuk makmum membaca Fatihah. Lepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, biar makmum baca Fatihah habis. Kadang makmum baca Fatihah habis, baru imam mula dengan membaca surah. Supaya apa? Supaya sesuai dengan perintah ni, kita boleh dengar. Bila imam baca surah, kita dengar. Kita tak bersibuk lagi dengan membaca Fatihah, sebab imam dah berhenti kat situ. Kadang untuk makmum boleh menghabiskan Fatihah sesuai. Jadi kita dengar dan kita diam. Kita tak sibuk baca Fatihah. Ini kadang-kadang imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, senapas makmum baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Jadi makmum tak dapat nak dengar bacaan imam. Itu yang telah difatwakan oleh Imam Syafi'i dan juga Syafi'iyah. Dia sesuai. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesuai dengan perintah Rasulullah juga, sekiranya kamu berada di belakangku, maka janganlah kamu membaca Quran, yakni semasa menjadi makmum di belakang Rasulullah, melainkan umum Quran, melainkan baca Fatihah sahaja. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Mendengar bacaan imam adalah sunat. Sunat. Ada pendapat mengatakan ia adalah wajib. Ada juga di kalangan Syafi'iyah, ulama Syafi'i mengatakan dengar bacaan imam tu wajib. Tapi ini bukan pendapat yang asah. Inilah yang diputuskan oleh Al-Fariqi di dalam Al-Fawaidul Muhadzab. Tapi ini bukan pendapat yang kuat. Sunat dengar imam baca, sebab kita kena dengar. Sebab tu imam dia bagi gap, bagi ruang selepas Fatihah tu, biar makmum sempat habiskan baca Fatihah, baru imam baca surah, supaya makmum boleh dengar bacaan surah imam dan juga diam. InsyaAllah kita sambung lagi akan datang. Kita berhenti di sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma, rabbana zidna ilma, rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.